Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin membentangkan tugasan kedua penulisan akademik iaitu persembahan yang bertajuk Analisis Keutuhan Wacana, Sumber Rujukan dan Kejelasan dalam Penulisan. Yang berikut adalah kesemua ahli kumpulan kami. Keutuhan wacana. Keutuhan wacana amat penting dalam penulisan akademik. Menurut Rosalind Baki 2003, keutuhan wacana dianggap sebagai penggunaan bahasa yang membawa sesuatu makna tertentu dan berlakunya komunikasi antara teks dengan pembaca dalam konteks penulisan wacana. Wacana boleh wujud melalui ayat, perenggan, frasa, laras bahasa, tanda baca dan latar. Keutuhan wacana terbahagi kepada 4, iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan akhir sekali keutuhan fonologi. Yang pertama adalah keutuhan semantik. Keutuhan semantik bermaksud hubungan yang wujud antara bahagian wacana iaitu hubungan antara klausa dengan ayat dalam penulisan esei. Hubungan semantik antara bahagian wacana melibatkan hubungan antara klausa atau ayat sahaja. Hubungan semantik antara bahagian wacana ia terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah hubungan sebab dan akibat. Contoh ayat, Ali malas belajar, oleh sebab itu dia gagal dalam peperiksaan. Yang kedua, hubungan sebab dan tujuan. Contoh ayat, Abu belajar bersungguh-sungguh kerana dia ingin mencapai cita-citanya. Hubungan latar dan kesimpulan. Contoh ayat, ibu bapanya tidak hadir ke sekolah pada waktu itu. Rupa-rupanya dia seorang anak yatim piatu. Yang terakhir adalah hubungan sebab dan hasil. Contoh ayat, kita perlu sentiasa bersenam agar tubuh badan kita sihat dan cergas. Hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Ia terbahagi kepada 3, iaitu kesatuan tajuk atau topik, hubungan sosial antara penutur dan pendengar, dan yang akhir sekali, laras bahasa yang bersesuaian. Analisis contoh keutuhan semantik berdasarkan artikel. Kajian-kajian di luar negara dan Malaysia menunjukkan penerapan kemahiran abad ke-21 telah diberikan perhatian serius oleh institusi pengajian tinggi mereka bagi memenuhi keperluan pasaran kerja. Rohani ETL 2017. Keutuhan semantik yang terdapat dalam ayat tersebut adalah hubungan latar dan kesimpulan. Pendidikan yang berkualiti dan cemerlang dalam pelbagai aspek termasuklah cemerlang dalam bidang core kurikulum menjadi matlamat utama KPM dalam usaha melahirkan generasi alaf baru yang mampu menangani cabaran-cabaran abad ke-21 seperti mana yang dinyatakan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015 KPM 2013. Keutuhan semantik yang terdapat dalam ayat tersebut adalah hubungan sebab dan tujuan. Walaupun PAK 21 berpusatkan pelajar, para guru tetap relevan dan menjadi elemen penting kerana mereka merupakan ejen pelaksana dan pemudah cara yang perlu mempersiapkan diri dalam memastikan PAK 21 dapat dilaksanakan dengan jayanya. Keutuhan semantik yang terdapat dalam ayat tersebut adalah hubungan sebab dan akibat. Persediaan guru dalam mengaplikasikan konsep
pembelajaran abad ke-21 PEK 21 ini akan dapat melahirkan para guru yang kompeten dan memenuhi cabaran pendidikan semasa pada setiap masa. Keutuhan semantik yang terdapat dalam ayat tersebut adalah hubungan sebab dan hasil. Keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal merujuk kepada hubungan antara perkataan dalam wacana tersebut. Pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik atau makna dan unsur pengulangan perkataan dalam sesebuah wacana. Konsep semantik dalam pemilihan leksikal terbahagi kepada 7. Hiponim, yang bermaksud kata yang maknanya terangkum dalam makna kata lain. Homonim, merujuk kepada perbezaan makna berdasarkan konteks dan situasi atau kata yang bunyinya sama tetapi mempunyai erti yang berlainan. Antonim, kata-kata atau leksikal yang membawa makna yang bertentangan. Pemilihan pasangan yang bersesuaian akan menentukan ketepatan makna wacana. Sinonim, satu konsep yang menunjukkan bahawa terdapat pelbagai kata atau leksikal yang menyokong makna yang sama atau hampir sama. Pengulangan kata yang sama. Kolokasi, dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Dan akhir sekali, unsur bersambut. Keutuhan leksikal dalam artikel. Pengulangan. Berdasarkan rajah pertama, berpusatkan digunakan secara berulang tanpa penambahan imbuhan dan tidak mengubah makna. Manakala pada rajah kedua, memperbaiki digunakan secara berulang tanpa penambahan imbuhan dan tidak mengubah makna. Seterusnya, keutuhan leksikal dalam artikel dalam bentuk sinonim. Perkataan disediakan dan persediaan dikatakan sinonim kerana masih merujuk kepada maksud yang sama walaupun bentuk ejaan dan bunyi berbeza. Perkataan disediakan dan persediaan adalah dari perkataan yang sama iaitu sedia tetapi digunakan dalam bentuk yang berlainan. Contoh sinonim kedua ialah ditawarkan dan menawarkan, yang mana perkataan ini tetap membawa maksud yang sama tetapi berbeza dari segi aspek ejaan dan bunyi. Hal ini kerana perkataan tersebut berasal daripada kata dasar yang sama tetapi ditambah dengan imbuhan yang berbeza dan masih membawa maksud yang sama atau hampir sama. Kemudian, keutuhan leksikal dalam bentuk kolokasi yang terdapat dalam artikel ini. Sebagai contoh, strategi pembelajaran berasaskan inquiry, strategi pembelajaran berasaskan projek, strategi berasaskan masalah dianggap berkolokasi kerana berkait rapat dengan perkara yang sama, iaitu berkaitan dengan pedagogi PEK 21. Seterusnya, keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal merujuk kepada hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Terdapat 4 keutuhan gramatikal dalam sesebuah wacana. Antaranya ialah penada rujukan, penggantian, elipsis atau pengguguran dan penada penghubung. Penada rujukan merupakan kata ganti diri nama orang dan kata ganti nama tunjuk. Contoh bagi kata ganti diri nama orang ialah seperti saya, dia, kamu, mereka. Manakala contoh bagi kata ganti nama tunjuk seperti itu, ini. Kedua, penanda penggantian yang mana terdiri daripada penanda penggantian nominal, verbal dan klausa. Penggantian nominal ialah penggantian yang dilakukan terhadap kata nama atau frasa nama. Manakala penggantian verbal melibatkan penggantian terhadap frasa kerja dan akhir sekali klausa melibatkan penggantian terhadap sebahagian daripada ayat.
Ketiga, penanda elipsis yang bermaksud penenyapan untuk mengelakkan pengulangan sesuatu maklumat dalam ayat seterusnya. Penanda elipsis digunakan untuk menggugurkan sesuatu perkataan bagi mengelakkan perkataan tersebut diulang dalam ayat seterusnya. Yang terakhir, penanda penghubung yang berfungsi untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan ayat dengan ayat. Terdapat 6 jenis kata penghubung, antaranya ialah penghuraian, pengembangan idea, penambahan, tentangan, penghubung musabab, dan penghubung tempoh. Keutuhan gramatikal berdasarkan artikel. Dalam artikel ini terdapat 3 jenis keutuhan gramatikal, antaranya ialah penanda rujukan, seperti ini dan mereka. Contoh ayatnya ialah artikel ini bertujuan untuk menilai amalan kendiri dalam kalangan guru, pelajar, mood pengajian, sarjana pendidikan bahasa Arab, cuti sekolah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, kampus Gombak Kuala Lumpur dalam pengaplikasian konsep pembelajaran abad ke-21 dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah mereka. Seterusnya, penanda pengguguran atau elipsis. Dalam artikel ini, pembelajaran abad ke-21 berfungsi sebagai penanda pengguguran kerana pembelajaran abad ke-21 tidak lagi diulang secara penuh pada ayat seterusnya bagi mengelakkan pengulangan maklumat yang telah diketahui oleh pembaca. Dan terakhir, penanda penghubung. Antaranya seperti sebaliknya yang berfungsi sebagai tentangan. Contoh ayatnya ialah, namun begitu, aktiviti PAK21 ini tidak terhad kepada contoh-contoh yang telah dinyatakan tadi. Sebaliknya, bilangan dan variasi bergantung kepada kreativiti para pendidikan untuk berinovasi. Manakala, selain itu berfungsi sebagai penghuraian dalam ayat. Contoh ayatnya ialah, selain itu, maklumat mengenai PAK21 secara terperinci boleh diakses secara dalam talian daripada pelbagai laman web dan blog pendidikan seperti cikguhelmi.com, pendidik2u.my, cikguhenrymudahmengajar.com, bahasasugar.net dan banyak lagi. Dalam ayat tersebut, terdapat kata hubung seperti yang berfungsi sebagai pengembangan idea. Baiklah, kita pergi kepada keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ialah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Antara perkara yang dikaji ialah nada suara, intonasi suara dan hentian suara. Keutuhan fonologi digunakan untuk menimbulkan hubungan semantik yang berbeza-beza antara bahagian-bahagian wacana. Seperti yang saya katakan tadi, keutuhan fonologi berkaitan dengan hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Intonasi suara berperanan penting sebagai penanda atau pemisah frasa dan berfungsi untuk membezakan struktur ayat. Manakala nada suara berperanan dalam membezakan ayat yang dinyatakan mengikut beberapa situasi. Manakala hentian atau kesenyapan suara berfungsi sebagai perbandingan antara dua maksud yang membezakan satu ayat yang sama. Dalam wacana tulisan, alat-alat tersebut dikenali sebagai tanda baca seperti noktah, koma, tanda soal, titik, bertindih dan sebagainya. Baiklah, ini ialah contoh keutuhan fonologi yang ada dalam artikel ini. Antaranya ialah tanda noktah dan tanda koma. Contoh ayat bagi tanda noktah ialah, dapatan kajian yang diperoleh telah digunakan untuk menjawab objektif kajian pertama, iaitu mengenal pasti amalan kendiri konsep 4C PAK21 yang diaplikasikan guru pelatih pengajian agama dalam latihan praktikum di sekolah. Contoh ayat bagi tanda koma ialah, menurut Azalia 2003, bagi menghadapi cabaran globalisasi, rakyat Malaysia perlu dilengkapi dengan pelbagai kemahiran asas dalam bidang pendidikan serta latihan yang kukuh
dan mempunyai pelbagai kemahiran umum termasuk kebolehan dalam berkomunikasi, menguasai pelbagai bahasa, berfikiran kritis dan berinovatif. Baiklah, kita pergi kepada sumber rujukan. Apa itu sumber rujukan? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, rujukan didefinisikan sebagai merujuk sumber tertentu untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dalam sesuatu perkara. Dalam kata yang mudah, rujukan boleh difahami sebagai perbuatan memberikan kredit atau menyebut nama seseorang atau sesuatu bahan di akhir sesebuah penulisan. Antara sumber yang boleh dirujuk ialah buku, majalah, surat khabar, e-jurnal atau jurnal, laman web, video, kertas penyelidikan dan sebagainya. Terdapat dua sumber rujukan iaitu sumber asas dan sumber sekunder. Sumber asas ialah bahan asli yang mempunyai kesahihan, kebolehpercayaan dan kontekstual. Contoh sumber asas ialah dokumen rasmi kerajaan, arsip, diari, biografi, laporan dan penyelidikan. Seterusnya, sumber rujukan kedua ialah sumber sekunder. Sumber sekunder ialah bahan rujukan yang didapati daripada rujukan sumber asas. Misalnya, buku ulasan, analisis dan kritikan, isi ilmiah dan sebagainya. Baiklah, seterusnya saya pula yang akan meneruskan pembentangan ini. Sistem rujukan APA. Sistem rujukan APA ialah gaya rasmi dalam menyenaraikan sumber rujukan dan sitasi. Rujukan yang ditulis pada akhir sesuatu tulisan atau karangan ilmiah. Kaedah penulisan rujukan bergantung kepada jenis sumber rujukan. Sitasi digunakan dalam sesebuah penulisan ilmiah atau akademik. Baiklah, ini ialah rujukan daripada jurnal yang menggunakan sistem rujukan APA yang terdapat di dalam artikel yang kami analisis. Baiklah, seterusnya rujukan daripada laman sesawang yang menggunakan sistem rujukan APA berdasarkan artikel yang kami analisis seperti berikut. Baik, kemudian rujukan daripada tesis yang menggunakan sistem rujukan APA yang terdapat di dalam artikel yang kami analisis seperti berikut. Ini pula ialah rujukan daripada akhbar dan terbitan kerajaan yang menggunakan sistem rujukan APA berdasarkan artikel yang kami analisis. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan kejelasan yang terdapat di dalam artikel yang kami analisis. Baik, yang pertama, kami mendapati penulis mempunyai kohesi dan koheren yang mantap dalam artikel yang ditulis. Seterusnya, artikel yang ditulis menggunakan bahasa yang teratur dan tersusun. Kemudian penyampaian artikel yang mempunyai tujuan penyampaian yang jelas dan logik. Okay, yang terakhir, penyusunan ayat oleh penulis yang digunakan dalam perenggan mencapai kejelasan dalam penulisan. Apakah kohesi dan koheren? Okay, saya akan menerangkan maksud kohesi dan koheren. Kohesi adalah pertautan antara ciri-ciri linguistik yang menghubungkan satu turutan ayat menurut Michael Halliday dan Ruqayyah Hasan 1980. Okay, seterusnya koheren. Menurut Asma Haji Omar 1993, koheren ialah kesinambungan atau kerikatan antara satu ayat dengan yang lain dalam sesebuah wacana. Berikut ialah kohesi berdasarkan artikel yang kami analisis. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini,
Okey, saya akan rujuk kembali kepada maksud kohesi yang saya terangkan tadi, iaitu kohesi adalah pertautan antara ciri-ciri linguistik yang menghubungkan satu urutan ayat. Okey, jadi kita lihat di sini penulis berulang kali menyatakan menggunakan kata kajian. Jika kita dapat lihat di sini terdapat pertautan antara ayat-ayat di dalam perenggan, di mana kita dapat lihat kohesi yang jelas di dalam perenggan ini, di mana iaitu ayat-ayat ini saling mempunyai pertautan. Okey, berikutnya pula ialah koheren berdasarkan artikel yang kami analisis. Baik, kita rujuk kembali kepada maksud koheren yang saya terangkan tadi, iaitu koheren ialah kesinambungan atau kerikatan antara satu ayat dengan yang lain dalam sesebuah wacana. Baik, di dalam artikel yang kami analisis ini, kami mendapati ada dua jenis koheren, iaitu perenggan dengan perenggan dan ayat dengan ayat. Baik, kita pergi kepada perenggan dengan perenggan. Okey, kami mendapati dua perenggan ini mempunyai kesinambungan seperti yang kita dapat lihat. Perenggan pertama dan perenggan kedua ini mempunyai semacam kesinambungan atau kerikatan yang saling terikat. Okey, seterusnya ayat dengan ayat. Okey, ayat yang pertama yang menerangkan pihak KPM telah mengambil inisiatif dengan melaksanakan ujian rintis inisiatif PDP abad ke-21 pada tahun 2014 serta pelaksanaan pada peringkat nasional tahun 2015. Seterusnya, ayat yang kedua, pihak KPM juga sentiasa berusaha untuk meningkatkan mutu pencapaian dalam bidang pendidikan dengan sentiasa melakukan semakan pemantauan pengemaskinian bagi memastikan sistem pendidikan Malaysia kekal relevan dengan kehendak semasa. Jadi, kedua ayat ini mempunyai kesinambungan atau kerikatan yang kami dapat lihat dengan jelaslah berdasarkan artikel yang kami analisis.